Ni lawan style lama lagi. Style video, style apa ni. Style daripada hari itu lagi. Generasi baru tak ada masa dalam benda ni. Tapi terpaksa terbabit dengan ni. Semua dinosaur. Semua gangster. Dia orang punya agenda pergaduhan, kita involve. Sehingga idea baru dalam politik untuk negara tak jalan. Kerana untuk babit dan kerja mereka. Gaya nak membahaskan masa depan negara, keluar video pula. Semua pergi kat video. Keluar. Jadi tak ada. Semua orang, kenapa orang mari dengar ceramah? Nak dengar benda-benda macam ni. Bukan nak dengar idea yang baik. Kita tak boleh nanti ada juga orang yang bagus, politik hatta dalam UMNO pun macam Datuk Saifuddin Abdullah bagus. Tapi keadaan, dan bukan semua dalam PR dan PAS pun bagus idea. Ada yang sebagian ustaz tu gagal jadi ustaz, jadi calon nak buat macam mana? Dia jadi yang tak berkualiti sangat. Kita perlu satu peringkat memang orang berkualiti dia jadi. Kalau tidak, apa beza dia dengan kita? Jadi inilah saya ingat, saya bukan fikir ini kalilah, maksud sekali tukar. Saya ingat kena berkali-kali lah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Datuk. Saya akan lontarkan lagi satu soalan untuk Dr. Mazli. Kemudian selepas Dr. Mazli memberikan ulasan beliau, saya akan berikan ruang untuk tuan-tuan yang berminat untuk mengajukan soalan. So bolehlah bersiap dari sekarang untuk mengarang ayat-ayatnya itu. Okey. So Dr. Mazli, Akta Perhimpunan Awam 2011 telah diluluskan oleh Parlimen. Dan ini merupakan satu contoh kecil bahawa kerajaan yang ada sekarang ini telah pun bersedia untuk menuju ke era politik yang lebih lagi matang. Itu contoh yang sikit. Begitu juga dengan contoh bahawa pimpinan kerajaan dan juga pimpinan PR juga sanggup untuk berdebat secara terbuka. Yang doktor sendiri pernah menjadi host. Kemudian itu juga dengan tawaran yang diberikan oleh RTM untuk kedua-dua pihak sama ada BN ataupun PR untuk membentangkan manifesto masing-masing selama 10 minit sahaja. So ini tawaran bukan untuk satu pihak, kedua-dua pihak sekali. Maka sebab itu ini merupakan contoh-contoh bahawa kerajaan sekarang ini telah pun memberikan ruang dan berubah, transform ke arah yang lebih lagi matang dan meraihkan tuntutan rakyat ini. So apakah doktor setuju dengan statement ini? Saya ingat masa baru pindah ke Kota Damansara, di rumah saya itu ada kedai mamak. Saya tak suka pergi. Kenapa? Hari-hari pertama dia spoil even during the first day. Saya pergi nak beli roti naan dengan ayam tanduri. Jadi saya tengah pergi tu nampak ada tikus berlari 2 ekor kejap. Saya kata, mama, ada tikus tu? Oh ya, berapa ekor? 2 ekor. Itu ada 3, sekarang tinggal 2. Macam gitulah. Itu hari tak ada, sekarang 10 minit. Perubahan. Kan? Ini apa ni? Ini menghina pemikiran rakyat di tahap. Saya tak tahu kalau ada perkataan lebih teruk daripada beban dan bahlul, itulah dia. Saya rasa orang mana-mana, orang berakal, sahih, orang berilmu, orang yang boleh berfikir tak akan boleh menerima penghinaan sedemikian rupa. Tak kisah, kalau PR buat pun kita tak akan boleh terima macam ini. Ini penghinaan yang teruk sangat. Seolah macam tengok apa nak dibagi sikit. Atau macam tapi ponan awak pun seolah lagi teruk daripada yang tak ada, yang ada sebelum ni. Macam Sosma yang ada teruk pada ISA. Kita lihat. Dan mereka belajar pun daripada Petronet. Okay, tak apalah, itu satu hal yang cuma saya nak sambung sikit apa yang Dr. Sri cerita tentang fatwa haram undi, parti dan sebagainya lah. Haram ni hak masing-masing nak keluar hukum kan. PAS pun dah lama main haram-haram ni kan, haram ni UMNO dan sebagainya mungkin.
Setiap orang ada dia punya reference, rujukan sendiri. Mungkin PKR pun ada dia punya apa ni, rujukan haram yang dan sebagainya. Tapi isunya bukan isu haram dan tak haram ni. Isunya konsekuensi daripada hukum yang kita gunakan daripada sudut mana. Saya agak kurang setuju bila apa ni mereka menggunakan sudut kafir harbi. Konsekuensi atau kesan daripada kata kafir harbi itu ialah kita kata orang ni kita wajib perangi. Wajib perangi kafir harbi. Jadi kalau masa tahun ini nanti ada orang apa tu yang zilat ataupun pelampau ini yang sudah tidak boleh tahan untuk lihat apa ni kekalahan dia di tangan kafir harbi ini, ikut kafir harbi, dia akan bunuh, dia akan letupkan, dia akan serang markas mereka. Mereka baling cat dekat memang dah baling kan, baling teluk, baling bom, molotov koktel dan sebagainya. Dengan fatwa bahawa mereka ini kafir harbi, halal darah mereka untuk kami hidup. Satu, halal darah mereka. Kedua, halal barang-barang mereka untuk kami ambil. Dan ketiga, halal wanita-wanita mereka untuk kami jadikan hamba. Dan apa akan berlaku kat negara ini? Ini yang berlaku terhadap golongan-golongan yang dinisbahkan sebagai teroris ataupun pengganas apabila berdasarkan bertitik tolak daripada persoalan al-wala' wal-bara' yang telah mereka tarik pada sudut paling ekstrim. Kita pernah dengar wala' wal-bara' ni kan? Mereka tarik pada sudut paling ekstrim untuk menghalalkan macam bagaimana kat UK tu. Separuh tu dia pergi curi dekat harga market. Puak-puak ni. Sebab apa? Dia kata dia kafir harbi. Kita hidup ni, tapi dia hidup dekat UK. Kafir harbi dia duduk curi. Separuh tu dia duduk tipu, manipulate sistem apa tu, apa sistem welfare kat sana. Kan? Manipulate the sistem. Sebab apa? Kalau kafir harbi, maka kita boleh bayang kalau kat Malaysia lepas ni kena curi apa semua sebab apa? Berdasarkan fatwa kata puak-puak ni kafir harbi. Ya? Dapat kata Ustaz Rashid dah pernah buat tahun 80-an. Dan lepas ni kalau berlaku apa-apa hubungan kaum, serangan terhadap bukan Islam, maka saya harap orang yang keluarkan fatwa kafir harbi itu perlu bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Ini bukan main-main. Ini isu beyond keselamatan. Ini isu darah, isu nyawa. Sebab bila kita sebut kafir harbi itu melibatkan darah dan nyawa. Lepas tu kadang antara ciri orang ni apa tu dalam bagi fatwa ni dia kena fakir. Dia tahu apa kesan an-nazaru ila al-ma'al. Dia kena faham, lihat kepada kesan hukum yang dia nak buat. Tak boleh main suka-suka begitu saja. Baik, sekarang saya berikan ruang untuk mana-mana hadirin sekalian yang berminat untuk mengajukan sebarang soalan yang berkaitan pada mana-mana ahli penelitian. Silakan untuk menggunakan mic yang di belakang. Berikan soalan. Soalan ke soalan bukan cadangan. Harap jelas antara soalan dan cadangan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyam. So soalan saya ingin ditujukan kepada Dr. Mazli Malik lah. Saya agak tertarik dengan pandangan doktor yang kita perlu menyemaikan budaya intelektual di kalangan masyarakat kita. Soalan saya adakah kita hanya limitkan budaya intelektual kepada apa yang kita katakan sebagai budaya politik lah. Politik, bila dalam politik kita boleh kita perlu lihat pada semua perkara. Tetapi adakah ia juga adakah apa yang doktor ingin sampaikan kepada itu juga tertumpu pada perkara-perkara yang lain, contoh sebagai budaya ilmu seperti dalam agama ataupun interfaith dialog, sebagai contoh apa yang berlaku pada Richard Manji. So, dan adakah masyarakat kita sudah bersedia kepada untuk menyemai kepada arahan intelektual tersebut? Terima kasih banyak. Terima kasih saudara Islam. Saya kira kita kumpulkan soalan. Ada lagi yang berminat untuk mengajukan soalan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim Ali. Saya nak tanya, proses mengundi, adakah kita boleh
katakan dia suatu perubahan melalui tangan, lidah atau hati. Dan kita tahu kalau hati itu, melalui hati itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Kalau itu berkali-kali maka tidak beriman. Jadi kita tahu adakah dia proses berubah dengan tangan, lidah atau Soalan untuk siapa? Siapa saja. Yang di atas lah, bukan di bawah. Tapi silakan ada lagi, kita kumpulkan lagi. Ya silakan. Apa kesan politik dalam keluarga? Kesan politik kepada keluarga. Kesan berpolitik dalam keluarga. untuk Dr. Asli kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalan saya untuk Dr. Asri. Sebagai rakyat yang beragama Islam, antara salah satu konteks perubahan yang kita inginkan adalah perubahan siasat dan akhlak. Dalam konteks Malaysia sebagai negara majmuk, apakah wajar kita memberi undi kepada calon bukan Islam menjelang PR yang akan datang? Dan apakah tercapai matlamat untuk perubahan siasat yang diinginkan dengan mengembangkan kerajaan barisan nasional dan memberi undi kepada pakatan yang di dalamnya ada PAP dan calon-calon yang bukan Islam? Dan soalan kedua untuk Dr. Mahdi. Tun Mahathir pernah mengeluarkan kerana untuk menyokong syaitan yang dikenali daripada menyokong malaikat yang tidak dikenali. Apa pandangan Dr.? Terima kasih. Saya nak tengok kalau ada soalan dari kaum wanita kita. Kita tak mengabaikan kaum wanita ya, dengan rasa sisih pula. Silakan. Kalau ada wakil, ni ruang terbagi untuk kaum wanita. Jangan lepas ni. Wanita kalau tersisih boleh jadi calon lepas. Ada tak? Atau sudah pun diwakili oleh lelaki? Okey, kita jawab dulu soalan lebih kurang 4 atau 5 soalan ni. Ada ya? Silakan. Assalamualaikum. Saya ingin ajukan soalan kepada Dr. Asri berkaitan dengan tadi doktor ada nyatakan bahawa air yang bertakung itu kotor dan kita kena alihkan untuk dapatkan air yang jernih. Jadi seperti mana kerajaan juga kita kena selalu tukar untuk dapatkan kerajaan yang mantap. Jadi saya nak tanya berkenaan dengan situasi di Kelantan, macam mana pula keadaannya? Adakah ada satu pihak yang ingin menukar kerajaan di Kelantan dan ada satu pihak yang ingin kekal di Kelantan? Jadi saya perlukan pandangan doktor. Terima kasih. Terima kasih. So, saya kira untuk Dr. Asri ada 3 soalan, untuk Dr. Asri 2 soalan dan 1 soalan terbuka untuk semua ahli kita. So, saya kira saya berikan dulu ke Prof. Datuk untuk mengulas jawapan dan juga soalan yang diajukan kita. Terima kasih. Saya jawab soalan yang 3. Pada asasnya, pada idea saya, pada pandangan saya, terpakai pada semua keadaan. Tak kira di Kedah, tak kira di Kelantan, terpakai. Kalau satu kerajaan itu gagal menunaikan misi yang telah dijanjikan, maka dia patut ditukar. Kalau dia masih mampu buat, dia tak ditukarkan. Tapi dalam isu Kelantan mungkin orang berbeza pandangan. Saya sebagai pemerhati luar, saya tengok, saya tahu ada banyak perkara yang boleh dikritik dengan kerajaan Kelantan. Tetapi dalam negeri-negeri pakaian rakyat, saya tengok Kelantan mendahului beberapa sudut. Antaranya Kelantan yang awal buat sebahagian proses Islamisasi yang agak boleh dihormati juga yang dibuat di Kelantan. Saya tak kata dah cukup sebagai kita fair enough untuk semua pihak.
Tetapi dia ada proses-proses yang dia telah dahului, dia telah buat, dan sebahagian daripada model Kelantan itu dia membuka ruang antara yang saya puji, ruang pembahasan intelektual yang lebih baik daripada negeri lain. Di Kota Baru saya tengok dia panggil UMNO, dia panggil semua. Saya sendiri orang Dr. Razli. Artinya semua orang berani. Saya semua orang tahu antara orang yang berkritik tentang hudud Kelantan. Saya kritik beberapa pandangan saya. Saya bentangkan tentang pandangan saya yang berbeza tentang hudud Kelantan itu. Di hadapan saya tak lebih kurang 2,000 orang pimpinan Kelantan, termasuk Menteri Besar hadir dan semua exco. Dan mereka mendengar saya memberikan pandangan yang berbeza. Dan walaupun sebagai di kalangan orang muda PAS menyokong, saya tahu yang kena PAS kurang selesa pandangan ini. Kerana saya kata bukan masa Kelantan PAS kami urut. Tapi Kelantan tak tahu je. Pada itu dia panggil lagi, saya wacana, walaupun kadang-kadang saya mengkritik mereka. Saya rasa dia sudah dia bergerak mencapai satu kematangan politik. Tapi ada tak kekurangan? Saya rasa ada. Masih lagi pengurusan, masalah pengurusan tentang faktor miskin dan seumpamanya dalam kawasan-kawasan pedalaman Kelantan masih ada. Tapi kita kena tahu dia juga ada tekanan. Tekanan tak boleh dinafikan kerana atau dia nak buat ibu raya pun kena kutip duit rakyat. Apa benda kan? Kita mestilah menjaga hubungan sesama kaum, sesama bangsa Melayu. Yang tu bangsa Melayu tu kita. Melayu tu mana-mana saya tengok hatta kerana takdir. Saya bukan aktivis, tapi bagi adil lah. Macam contoh macam berita kan. Saya tengok kenyataan keseluruhan macam sembahyang malam tak boleh terima. Dia saya tengok keseluruhan dia tak kata macam tu. Dia kata kalau orang UMNO tolak Islam sembahyang tak terima. Kalau orang PAS tolak Islam pun sembahyang Tuhan tak terima. Dia ambil kesimpulannya apa? Sembahyang. Dia asyik kata semua orang UMNO tak diterima. Sehingga tak ada patut ditanya Mufti apa? Mufti Perak ulas, kemudian pergi tanya calon Adun Sanglang. Dan calon Adun Sanglang pun ulas. Syekh, entah duk pergi buat kempen satu Malaysia tolak fitnah. Pasal apa entah tak cek dulu? Dan ini saya ingat kita tak fair enough untuk buat penilaian. So saya sebagai manual saya rasa mungkin saya juga ada beberapa benda saya tak setuju dengan pandangan hadis, saya akui. Tapi saya rasa dia ada ruang. Kadang-kadang ada juga dalam dekor dia tanya dia bincang satu pendapat dengan saya. Tapi saya rasa walaupun dia tahu saya bukan aktivis PAS, ada pandangan berbeza. Tapi ada ruang. Mungkin orang pun tak setuju, tak apa. Bukan mesti dia setuju semua kata. Tapi saya kata terpakai itu semua. Tapi untuk isu Kelantan tak. Untuk setakat ini saya lihat melainkan dia langsung tak mau berubah, tak ada perubahan. Okey, rakyat Kelantan juga terpakai. Bukan kata mesti selama-lamanya dia PAS. Itu kok. Tapi saya rasa ada kelemahan di Kelantan juga. Kelantan akan mengalami banyak buat salah satu kekalahan Pakatan Rakyat di Kelantan. Kerana ada beberapa kelemahan. Berhubung dengan apa undi bukan Islam, mana saya sebut nanti orang bukan Islam ni boleh untuk tidak untuk mukadawatan, boleh tak? Kalau tidak tak ada nanti usaha. Siapa yang pergi kerja kilang yang manager dia bukan Islam jadi haram. Pasal apa telah pilih apa? Pilih bos orang kafir, siap isi borang lagi nak kerja, kan? Tak.
kita tengok apa penguasaan dia pada kita. Adakah dia menguasai dasar-dasar yang menentukan perjalanan agama kita, ataupun sekadar dia pengurus. Wakil rakyat ini bukan besar sangat. Anytime dia boleh tentang dia keluar. Kan? Jadi apabila kita setengah orang dia baca kitab tu, macam Abdullah Sa'amah tadi kan, tak tahu dia cerita kan. Allah Allah. Dia ingat apa? Dia ingat Imam Syafi'i Ali Anwar. Sampai tu. Dia Imam Syafi'i bukan Ali Anwar, Imam Ahmad bukan Alifah. Dia tak kenal-kenal. Ini baca buku kitab-kitab pandangan salaf ni, guru salafi juga ni. Pakai salaf, semua seolah-olah hak salafi punya perkataan tu macam untuk apa? Saya bukan dia, no, saya kawan Muhammad, no, saya kawan. Saya orang Muhammad. Saya ada kawan-kawan Muhammad, saya baik. Tentang PM ke tidak saya betul. Tapi ini pandangan hak ayat, ini pandangan yang biasa. Orang bukan Islam kalau dia pakai ayat, kalau kuasa pakai ayat tu akan dia padamkan masjid kita, sembahyang yang buatkan 3 waktu saja. Jadi kalau sampai kosong itu haram dia. Tapi setakat dia nak tampung jalan, nak mari ni, dia kata sejak wakil rakyat Islam kita kopi Mekah pun dia tak bagi RM50. Sebab tu bukan tugas dia. Dulu dulu masa musim korban ada wakil rakyat Islam bagi lembu korban sendiri. Dia kata tak sah lah korban. Kita janganlah expect supaya dia. Kita kena tahu apa balik cek, apa bidang tugas wakil rakyat. Nak tentu dia menjejaskan agama kita ke tak? Kalau tak jelas, boleh tanya lawyer-lawyer yang pakar seperti Zulkifli Nordin. Dia kata dia pakar. Waktu ada kata-kata ahli falsafah Socrates sebut kata, kenapa Zul dapat saya tak dapat? Dua kata. Dua kata. Dan ada demam macam ni. Tak, kita kata mengundi bukan Islam. Pada saya, selagi dia tidak menjejaskan agama, dia urus ni, udah bandar, urus apa, bukan dia urus ni. Okey. Melainkan pada satu keadaan kita dapati jumlah mereka terlalu ramai di dalam parlimen sehingga boleh menjejaskan, itu cerita lain. Tapi sebenarnya salah orang Islam sendiri. UMNO kena sampai kita kawan kita. Sayang UMNO kita kawan. Tapi kalau ingat semasa mereka kuat, ada 2 ke 3, masa mereka ubah persepadanan, mereka tambahkan kawasan bukan Muslim. Mereka tak tambahkan adik-adik parlimen Kelantan atau Kedah. Padahal masa itu mereka ada. Sebab orang mereka bimbang membangkang. Dan mereka masa tu pula non-Muslim dan Malay lah kan, non-Malay. Mereka ni memang support all out, dia kata ataupun majority mereka support BN. Jadi mereka tambah kawasan tu. Kalau benda ni tak berlaku, kalau mereka tambah Kedah tu, Kedah, Kelantan, Terengganu, mungkin sebahagian di Pahang, sebenarnya majoriti kita tak takut langsung di parlimen. Lepas tu dah mereka yang buat, kemudian keadaan berlaku, dosa orang lain tak tanggung. Dan saya ingat pilihan raya ke-11 dan ke-12 berlaku penambahan majoriti ahli parlimen Melayu pada pilihan raya ke-12 lebih banyak daripada yang ke-11. Dan saya rasa yang ke-13 ni mungkin akan lebih banyak sikit, akan tambah juga sikit daripada yang sebelum ni. So, yang tu saya kata kita kena ada politik ni kadang-kadang semua orang nak cakap tu jadi masalah.
ustaz baca kitab kerukunan pun tak boleh politik. Hak kawan tak ajak sifat solat Nabi pun tak boleh politik. Salah. Kau tak erti, tak payahlah. Saya bukan kata macam orang macam Ustaz Rasul Dahli, kita cakap pasal politik Singapura mungkin kita tahu, tapi kita mungkin tak tahu. Bukan semua para Rasul itu dia ramai. Jadi kita cakap benar. Ya, semua Rasul dia. Kita biarkan kita haram dulu. Kita senang haram dulu. Haram dulu itu siaplah haram kawan pergi buat tu. Buat apa? Buat retah dulu, buat semua. Kita jadi Nabi kata pada akhir zaman kan sebab Roy bidah satakunu sinun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yuqawwalu fiha al-amin wa yutamanu fiha al-khair wa yatakallamu fiha al-batil. Orang yang akhir zaman, orang yang bohong dikatakan benar, yang benar dikatakan bohong, yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah, dan akan bercakap Roy bidah. Orang tanya mana Roy bidah tu ya Rasulullah, Roy bidah siapa ya Rasulullah? Nabi kata tafihun nas yatakallam fi amril 'amma. Manusia yang selekeh bercakap dalam urusan orang Allah. Bukan selekeh tu bagi dia selekeh, maksudnya hang punya level tak boleh cakap benda ni. Mungkin ada pengetahuan tentang benda lain, tapi yang bukan ada pengetahuan tentang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Terima kasih. Soalan ketiga tu saya tak faham. Politik dalam family. Oh, dalam politik dalam family ni ada Ismail Kasim masuk, Syahid Al-Kasim juga masuk, Teresa Kok masuk, Elizabeth Kok. Siapa? Dua beradik, ya. Elizabeth Wong masuk, dia kan banyak. Saifuddin Nasution masuk, Sahlan Nasution masuk, Khalid Samad masuk. Khalid Samad masuk dia? Tak salah. Jadi tak tahulah apa maksudnya, tapi politik tak boleh memisahkan adik-adik. Saya macam mana kita bahan tuan, jumpa orang luar, jumpa orang fikir Arab, jangan pilih lah. Kita kira lepas kat undi lah, jumpa member makan macam biasa lah. Ukuran Islamnya sama. Saya ingat yang nanti kita tak sabar. Nak bahas boleh, nak bincang boleh, tapi jangan putuskan ukuran Islamnya. Tak mahu kita bahas ini jadi jumpa orang ni tak mahu. Man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim wa lahu ma lana wa alaihi wa alaihi. Siapa sembahyang atau sembahyang kita menghadap kiblat yang sama, maka sembelihan kita dia muslim, apa kita dapat dia dapat, apa yang kita kena dia kena. Amno dan pas muslim bersaudara. Termasuklah muslim dalam PKR, juga muslim dalam PAP pun ada ustaz sekarang. Jadi Muslim dah selesai